Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kasih kepada saudara Bazik Aziz serta seluruh yang sentiasa bersama dengan saya. Alhamdulillah, malam ini kita dapat meneruskan pengkongsian ilmu kita tentang buku Al-Khulafa Ar-Rashidun Bainal Istikhlaf wal Istishhad. Semalam saya mohon maaf kerana tidak dapat bersama-sama kerana terpaksa berada di airport menemani anak yang mahu melanjutkan pengajiannya di Turki, dan mohon daripada semua agar sentiasa berdoa kepada beliau agar Allah Ta'ala memberikan keikhlasan, kebaikan, dan Allah Ta'ala mudahkan pengajiannya sehingga pulan menjadi salah seorang pejuang dan para ulama, insya-Allah. Kita sambung pada muka surat 148. Insya-Allah kita berada dalam sekitar 100 muka surat lebih, 100 dan sekitar 150 muka surat lagi buku kita ini, insya-Allah. Dua malam yang lepas kita telah didedahkan tentang bahayanya fitnah ini, sehingga fitnah seringkali bukan sahaja berjaya mempengaruhi orang-orang yang jahat, orang-orang yang menyeleweng, mereka yang jahil, yang biasa, yang tidak memiliki ilmu, tetapi kehebatan golongan yang membawa fitnah ini, dia berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang baik. Itulah gambaran fitnah yang dahsyat, seperti satu asap ataupun api yang membakar. Kadang-kadang dia bukan sahaja membakar pohon yang kering, tetapi dia juga dengan kekuatan bakaran itu boleh juga membakar kayu yang segar, yang hidup. Dalam kitab kita ini didedahkan Ammar bin Yasir terpengaruh kerana hatinya suci dan dia menganggap orang lain suci dan bersih macamnya. Dan setiap perkataan yang datang kepadanya, dia menganggap bahawa perkataan itu baik. Dan orang yang datang kepadanya dia anggap baik. Akhirnya golongan Sabaiyun seolah-olah berjaya mempengaruhi Ammar bin Yasir, sehingga Ammar bin Yasir agak lambat membuat tindakan yang diarahkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah dia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, mereka bukan Nabi. Mereka hanya sahabat Nabi. Sudah tentu kefahaman mereka berbeza. Sebagaimana dalam muka surat 148. Laqad ta'athara qablahu as-sahabiyyus sadiq. Seorang sahabat yang benar namanya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu pernah terpengaruh sebelum Ammar bin percakapan seorang Yahudi, Abdullah bin Saba. Tak kala Abdullah bin Saba berbicara dengan Abu Dzar Al-Ghifari di Syam, sehingga membawanya kepada suatu keadaan yang lebih baik, tetapi akhirnya membawa dia kepada keadaan yang lebih baik.
ataupun mahmal hasan, kepada keadaan tempat yang baik. Abu Dhar akhirnya dia sedar dan dia berada di dalam suasana yang selamat. Laqad kana as-sahabah al-kiram alaihi ridwan, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia, ke atas mereka keredaan Allah, yatafawatuna fi nafazi basiratihim, berbeza-beza pada sudut peluasan kecelekan pemerhatian mereka, wa umqi fikratihim, kedalaman fikrah mereka, wa sa'ati afqihim, dan juga berbeza keluasan kefahaman mereka, ataupun wasa'ati ufuqihim, keluasan ufuk penglihatan mereka. Orang ni tengok, bukan tengok satu cebis, tapi tengok keseluruhannya. Wasidqi firasatihim, dan kebenaran firasat mereka. Wahadha la yu'ibuhum, ini tidak mencacapkan para sahabat. Wala yunqisu aqdarahum, dan juga tidak mengurangkan kedudukan yang tinggi pada para sahabat Nabi SAW. Perbezaan hanya di antara pendirian Abu Dhar Al-Ghifari dengan Ammar bin Yasir dalam da'ayah Yahudi Ibn Saba, dengan mauqif Abu Darda Ubadah bin Samit tentang lelaki Yahudi ini. Abu Dhar agak terpengaruh, Ammar bin Yasir agak terpengaruh. Walaupun mereka tidak menjadi pengikut, tetapi ada kesan. Berbeza dengan sebahagian sahabat seperti Abu Darda, Ubadah bin Samit, mereka menolak semua perkata-kata daripada Ibnu Saba. Alladzaini iktashafa yahudiyyatah, dua orang sahabat Nabi, iaitu Abu Darda, Ubadah bin Samit, yang juga mahu dipengaruhi oleh gerakan sahabat ini, gagal. Akhirnya mereka berdua berjaya membokarkan keyahudian orang-orang ataupun Ibnu Saba itu sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhum an jami'is sahabah. Radhiyallahu an jami'is sahabah. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati semua para sahabat Nabi. Okey, selesai di situ. Selesailah keadaan antara Ammar bin Yasir dengan Sayyidina Uthman. Ammar bin Yasir akhirnya diam dan tidak lagi terpengaruh dengan da'ayah yang ada. Ba'dama waqafa Uthman ala haqiqatil wad'i fil ansar wal buldan, selepas Sayyidina Uthman berpendapat atas hakikat kedudukan yang ada di bandar-bandar besar dan di seluruh tanah air Islam, da'a ummalahu wa wulatahu ila ijtima'i bihi, dia mula panggil semula gubernur-gubernur dan pegawai-pegawainya untuk berbincang dengannya, untuk bermusyawarah dengannya. Bagaimana pandangan mereka tentang persoalan ini? Saya baca dah yang ni. Tak lagi tak? Okey. Da'a ummalahu, kali ini dia panggil gubernur-gubernurnya dan pegawai-pegawai dia untuk bermusyawarah selepas musim haji tahun 34 Hijrah. Di antara yang datang dalam musyawarah ini, Muawiyah, gubernur Syam, Abdullah bin Amir, gubernur Basrah, Abdullah bin Abi Sa', gubernur Mesir, dan yang lainnya. Sayyidina Uthman mula bertanya pandangan gubernur-gubernur yang datang ini. Sayyidina Uthman berkongsi bersama dengan mereka dalam permusyawaratan itu Amr bin As, juga panggil Amr bin As, dia menjadi gubernur sebelum ini di Mesir. Sa'id bin As yang juga gubernur sebelum ini di Kufah. Ini mantang lah. Dipanggil mantang seumpama. Walamma jatama'a bihim, tak kala Sayyidina Uthman bermusyawarah dengan mereka, Sayyidina Uthman pun khatabahum qailan, Sayyidina Uthman mula berbicara dengan mereka dengan suatu ucapan. Waihakum, celaka kamu semua. Ma hadhihi syakwa, apa dia aduan-aduan ini yang tersebar daripada kamu? Apakah ini adalah berita yang tersebar menentang kamu?
Aku bimbang bahawa mereka yang menentang kamu ini benar-benar dalam percakapan mereka tentang kamu. Sayyidina Osman kata, sampai berita seolah-olah macam tu. Sampai berita kepada aku aduan-aduan yang banyak yang mula tersebar tentang kamu semua, wahai governor-governor. Dan governor, berita ini mula tersebar menentang kamu semua. Aku bimbang percakapan mereka dan sebar berita mereka ini betul tentang kamu. Governor, semua mereka bercakap dengan Sayyidina Osman. Ini beza sikit. Sebelum ni, macam mereka serang khalifah. Kali ini mereka mula menyerang sesungguh-sungguhnya semua governor dan disebarkan untuk mengutuk governor-governor yang ada. Maka Sayyidina Osman pula mula rasa rusing berita yang teruk, yang buruk, yang membicarakan tentang governor-governor dia. Semua governor dia kata, alam nab'as rijalan min indikum yuhaqqiquna al-buldan. Tidakkah sebelum ini kamu telah menghantar tokoh-tokoh daripada kamu yang memastikan cerita ini di seluruh tanah air Islam? Alam yattasiluna min nasi wa yas'aluhum. Tidakkah tokoh-tokoh yang kamu hantar, yang sebelum ni kita dah cerita, yang dihantar oleh Sayyidina Osman, termasuk Ammar bin Yasir, beberapa Usamah bin Zaid, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah al-Ansari, semua ni ditanya, dihantar, dan mereka semua telah berinteraksi dan berhubung dengan orang ramai, dan mereka tanya orang ramai. Gubernur kata, sedangkan mereka ini telah bertemu, duna an natadakhal nahnu ma'hum, kami tidak pernah campur tangan pun tentang tokoh-tokoh yang mari menyelidik di gubernur di kampung-kampung. Alam yang qilulakal akhbar, tidakkah mereka telah menyampaikan kepada kamu cerita-cerita, annan nasa fi khair, orang ramai yang berada di seluruh tanah air Islam pada umumnya berada dalam kebaikan. Walam yataqaddam lahumun nas bisyaqwa minna, tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang datang mengadu tentang masalah-masalah kami. Tak ada apa. Cuba kamu tanya penyelidik-penyelidik yang kamu hantar. Tak ada apa. Summa qalu lahu, kemudian gubernur ini lagi berkata kepada Sayyidina Osman, inna ashabal fitnah ma sadaqu wala barru. Golongan yang membawa fitnah ini, mereka tidak benar dan mereka tidak baik. Wa laysa likalamihin aslum, tiada pun dalam percakapan mereka dalil, hujah, sumbernya. Wa ma hiya illa idza'atun wa isya'atun minhum. Tiada percakapan mereka itu melainkan idza'ah, sebaran cerita bohong, dan isya'ah, khabar-khabar angin yang datang daripada mereka. Taqumu 'alal kadhib wal iftira', yang berdiri di atas pembohongan dan pemalsuan. La yahillu al-akhdhu biha, yang tidak sepatutnya diambil pun daripada semua ucapan itu. Ni ucapan yang disebut oleh gubernur-gubernur yang terdiri di kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in. Mereka kata cerita-cerita bohong ni sepatutnya tak boleh pakai, tak boleh guna, tak boleh ambil, bohong semua ni. Sayyidina Osman pun berkata kepada semua gubernur yang datang ini, asyiru alayya, kalau begitu kamu berilah pandangan kepada aku, macam mana nak berhadapan dengan suasana yang ada ini. Sa'id bin Al-As pun berkata kepada Sayyidina Osman, ma arwa'a maqal, alangkah indahnya apa yang disebut oleh Sa'id bin Al-As. Hadhihi syakayat wal idha'at akadhibun waftira'atun mulaffaqah. Aduan-aduan dan berita-berita itu merupakan cakap-cakap bohong dan pemalsuan-pemalsuan yang telah disusun. Yu'allifuha wa yahbukuha unasun, yang disusun, yang diatur dan diperkemaskan oleh orang ramai secara senyap-senyap. Summa yunshirunaha bainan nas, kemudian saya kesebar di kalangan orang ramai. Cerita bohong ni sebenarnya mereka susun, mereka sebar di kalangan ramai, senyap, kemudian sebar. Fayasma'uha minhum qaumun minar ru'at, maka dengarlah daripada cerita bohong ini Datuk puak di kalangan orang-orang yang tolol, orang-orang yang biasa, yang jahil. Laisu
min ahlil fahmi wal ma'rifah. Mereka bukan orang yang faham, mereka bukan orang yang kenal ada ilmu. Fayusaddiqunaha, tiba-tiba golongan orang biasa, orang awam ni dengar, mereka mempercayainya. Wa yatahaddatsuna biha fi majalisihim, mereka mula berbicara dan bercakap, berbincang, ataupun mereka mula berbual-bual di dalam majlis mereka. Min thamma, oleh kerana itulah tantashiru bainan nas, ketika itulah mula tersebar cerita di kalangan manusia. Puak ni jahat, dia sebar berita ni senyap-senyap. Orang dengki, orang jahat ni, dia sebar fitnah. Saya siapa korang ni, siapa korang ni, siapa korang ni. Kalau orang baik ikut Al-Quran, kamu dapat maklumat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu satu cerita, fatabayyanu, hendaklah kamu mencarikan pencerahannya, keterangan dia. Contoh, kalau orang cerita tentang saya, sampai pada tuan-tuan. Sampai pada tuan-tuan. Tuan-tuan mari tanya saya dulu, betul tak Ustaz? Betul tak Ustaz? Orang kata Ustaz macam ni. Sepatutnya macam tu. Contoh, dia bersama dengan saya ni, ada Kak Ani. Dia tak? Ada orang yang bercakap tentang Kak Ani kepada kita. Kita tak boleh percaya terus. Kita diajar. Sama ada kita ustaz, kita tok guru, kita siapa pun. Sampai je suatu berita, jangan kita anggap, berita ni saya rasa betul dah. Sebab apa? Ada berita ni disampaikan oleh tok guru ni. Tok guru pun cerita tentang orang. Kita kena cek betul ke tak? Sebab ada percakapan yang akhirnya kurang, akhirnya berlaku pemalsuan. Lagi-lagi ada ramai orang yang diambil kesempatan. Inilah yang berlaku di zaman Sayyidina Osman. Kata Sa'id bin Al-As, ya Amiral Mu'minin, cerita bohong, berita-berita buruk ni diviralkan senyap-senyap dalam geruk mereka. Akhirnya disebarkan oleh puak-puak yang tak tahu kala, yang tidak ada kefahaman, yang tidak tahu pun asas usulnya. Mereka menyebarnya dan bercakap di dalam majlis mereka. Qala lahu Uthman, Sayyidina Uthman sadaq apa yang disebut oleh Sa'id bin Al-As. Sayyidina Uthman kata, ma dawa'u dhalik, apa dia ubat masalah ni? Kata Sa'id, talbu haula al-qaum ru'usul fitnah. Carilah puak-puak ini kepala pencetus fitnah. Cari puak-puak ni kepala fitnah dia. Sani'il isya'at, yang mencipta khabar-khabar angin. Wa mulaffiqil akadhib, yang menyusung pembohongan-pembohongan. Waqtisyafuhum, dedahkan mereka. Summa qatluhum, kemudian bunuh mereka. Kata Sa'id, adalah cara dia. Cari kepala-kepala harian yang mencetuskan fitnah ni, siapa dia? Cari dulu. Siapa yang buat? Siapa yang bawa? Siapa yang cerita? Kemudian bongkar, ni paling jahat ni. Orang lain benda lain. Hak ni kata korang sokmo ni. Hak ni cerita bohong sokmo ni. Hak ni bawa fitnah sokmo ni. Sampai masa kau kena bunuh mereka. Kata Sa'id bin As. Abdullah bin Sa'd pula berkata kepada Sayyidina Uthman, khuz minan nas al-haqqa alladhi alaihim. Ambillah daripada orang ramai hak yang sebenar yang ada pada mereka. Wa'atihim al-haqqa alladhi lahum, dan berilah kepada mereka hak yang menjadi milik mereka. Nak selesai masalah ni guna cara politik. Politik macam mana? Kata Abdullah bin Sa'd, apa yang mereka nak, keperluan hak mereka beri. Kemungkinan mereka susah, bantu mereka. Kemungkinan mereka macam ni, beri hak dia. Dan apa yang bukan hak dia, ambil daripada dia. Ambil. Nilailah sedikit macam mana. Perlu pecah-pecah. Kalau hak pakat ada, patutnya tak boleh. Orang hak ada jawatan perangai dia macam ni, kena tarik balik, tarik balik. Contoh dia macam itulah. Muawiyah pula kata Sayyidina Uthman, laqad wallaitani amra Syam, engkau telah melantik aku menjadi gubernur yang mengurus penduduk Syam. Wa ahluhu qaumun la ya'tika anhum illa al-khair. Penduduk Syam adalah satu kaum yang tidak datang kepadamu tentang mereka melainkan kebaikan. Baqil buldan, adapun penduduk negeri-negeri lain, ulatuhum, gubernur mereka lebih tahu tentang kedudukan negeri masing-masing. Muawiyah jawab mudah je. Penduduk Syam tak ada masalah.
mereka molek sebagaimana mu tahu belaka. Negeri lain suruh korang lah. Sayyidina Osman pun kata ke Amr bin As. Amr bin As yang lama menjadi gubernur di Mesir di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kata Osman, "Ma tara ya Amr?" Pandangan engkau apa pula wahai Amr bin As? Kata Amr kata, "Ara, aku berpendapat annaka qad linta lahum, sesungguhnya engkau sangat berlembut dengan mereka. Tara khaita anhum, engkau berlengah-lengah dengan mereka. Wadiztahum ala ma kana yasna'u bihim Umar, engkau tambahkan kepada mereka apa yang mereka pernah buat terhadap Sayyidina Umar. Ma kana yasna'u bihim Umar. Wazidtahum, engkau buat lebih kepada mereka, lebih daripada apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Qad aktsarta lahum minal lin, engkau ni sangat berlembut, banyak berlembut dengan mereka. Wal hilmi, sifat kasih sayang. Wasi'atus sadri, selalu berlapang dada dengan mereka. Kata Amr bin As, engkau ni lebih daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni seorang yang penyayang dah, tapi mu ni lebih lagi, lembut sangat, berlapang dada sangat. Ara annaka taltazim tariqata sahibaik, aku berpendapat engkau mesti berpegang, beri komitmen cara dua orang sahabatmu sebelum ini, Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Fatastadda fi mawadhi' syiddah, kamu kena berkeras pada tempat-tempat yang keras. Wa talinu fi mawadhi' al-lain, kamu kena lembut pada tempat yang lembut. Yajibu an takuna syiddah ma'al ladzina yuridu bin nasi syarran, kamu wajib bersikap keras ke atas orang yang mahukan keburukan pada orang ramai. Wa an yakuna al-lain, hendaklah kamu bersikap lembut ma'al harisina ala nashin nas, ke atas orang-orang yang bersungguh untuk memperbaiki orang ramai. Orang yang baik, kamu berlembut. Memang dia nak baiki kehidupan manusia, berlembut. Ba'da man tahu min kalamihim, selepas selesai percakapan mereka. Takallama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman pun bercakap, memperjelaskan perancangannya dalam menghadapi fitnah ini. Allati hiya qadimat la mahalah. Fitnah ini akan terus bergerak mara ke hadapan, tidak mustahil. Wa kullu ma yaf'aluhu innama huwa ta'khiru huduthiha, apa semua yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman tiada lain melainkan sesungguhnya untuk memperlewatkan berlakunya fitnah, la man'uha, dia tidak boleh menghalang lagi fitnah. Fitnah ni tak boleh nak sekat, dia sudah merebak. Macam ke bomba juga, bila tengok rumah dia mari tu, kita kata bomba ni boleh tak memadamkan semua api? Tidak, dia hanya boleh mengurangkan bakarannya ataupun melambatkan bakarannya sehingga mengenai kawasan-kawasan yang lebih luas. Hanya begitu je. Wa kana mimma qalahu, di antara yang disebut oleh Sayyidina Uthman, qad sami'tu kullama asyartum bihi alayya, aku sesungguhnya dengar semua yang engkau nyatakan pandangan kepadaku. Walikulli amrin bab yu'ta bihi, bagi semua perkara ada pintu laluan yang dilaluinya, yang didatanginya. Wa innal fitnah allati nakhafuha ala hadhihi al-ummah, sesungguhnya fitnah yang kita sangat bimbang ini berlaku ke atas ummah, kainat, telah ada sekarang. Wa waqi'ah, telah berlaku sekarang. La mahalah, tidak ada kemustahilan lagi. Wa nahnu nuhawil, kita sedang berusaha an nakaf kafaha bil lain, kita cuba untuk menyekatnya dengan cara lembut. Wal mu'atah, dengan cara mendekati. Wal mutaba'ah, dengan cara ambil follow up je sikit-sikit, ambil tindakan susulan daripada suatu yang berlaku. Mu'atah maknanya ambil maklumat sikit, beki sikit, ambil maklumat sikit, dekat sikit, ambil tindakan susulan. Mutaba'ah, tahu cerita, kita tahu sikit, itu sahaja yang mampu kita lakukan. Wasanalinu ma'an nas, kita telah berlembut dengan orang ramai. Illa fi haddin, kita akan berlembut pada orang ramai, melainkan dalam masalah hukum hudud. Tidak ada seorang pun yang boleh mengaibkan hukum hudud, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengingkari ke atas kita
jika kita melaksanakan hukum hudud. Ni tak boleh. Hukum hudud tak boleh berlembut. Hak bab politik, bab orang tak puas hati, orang cakap ni, tidak ada jalan lah. Kita terpaksa berlembut. Walaysa li ahadin hujjatun alayya fi haqqin. Tidak ada seorang pun lagi alasan ke atas kita dalam perkara yang benar ini. Wa qad alimallah, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu, anni lam uqassir fi taqdimil khair linnas, bahawa aku ini tidak pernah cuai dalam menyatakan kebaikan, dalam mengemukakan kebaikan kepada orang ramai. Cukup Allah Ta'ala tahu dah, aku buat benda molek, benda baik, tapi orang kutuk juga, orang kata juga, orang fitnah juga. Serah pada orang lah. Serah pada orang lah. Wa wallahi in rahal fitnah la dairah, demi Allah, roda fitnah ini terus berputar. Fatuba li Uthman, beruntunglah Sayyidina Uthman, in mata, jika dia mati, walam yuharrikha, dalam keadaan dia tidak menggerakkan fitnah. Aku ni tak mahu menggerakkan, tak mahu menyemarakkan fitnah ni. Biarlah aku mati sekalipun, aku akan terus bersikap lemah lembut dalam berhadapan dengan fitnah ini. Kafkifu an-nas, hendaklah kamu semua menyekat orang ramai. Wahabau lahum huquqahum, dan berilah kepada mereka hak-hak mereka. Wasamihuhum, dan berilah keampunan kepada mereka. Waghfiru lahum, dan maaflah mereka. Walayyinu ma'hum, hendaklah kamu bersikap lemah lembut bersama dengan mereka. Amma idan tuhikat huququllah, adapun apabila hak-hak Allah dicerobohi, fala tudahinu fiha, maka jangan lagi kamu berlembut-lembut dalam persoalan hak-hak Allah. Hak Allah tak boleh. Bak tak mau semayang, tak boleh. Bak tak mau puasa, tak boleh. Bak nak berzina, tak boleh. Bak tepat judi, hak ni tak boleh. Ada pun bak ni dia tak puas hati dengan kita, dia nak suruh tukar ke mana, hak tu kita berlembut lah. Masalah. Talaba Uthman min wulatihi an ya'udu ila a'malihim. Sayyidina Uthman pun mengarahkan semua gubernur mereka, gubernurnya pulang untuk melaksanakan kerja mereka masing-masing. Wafqa ma a'lanuhu, bertepatan apa yang dia umumkan kepada semua gubernur, uslub dalam menghadapi fitnah, allati kana kullu basirin yara annaha qadimah, dalam keadaan semua mata sedang melihat bahawa fitnah sedang mendatang. Tak boleh nak sekat lah. Caranya, kita cuba untuk melambatkannya. Dan kalau dia datang juga, kaedah dia dengan cara lemah lembut, kita akan sabar, kita akan berhadapan dengan dia. Kerana semua mata sedang melihat fitnah ini sedang merebak, sedang mara ke hadapan. Wa qabla an yatawajjaha Muawiyah bin Abi Sufyan ila Syam, sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan pulang menuju ke Syam, ata ila Uthman, dia datang bertemu dengan Sayyidina Uthman. Wa qala lahu, kata Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Sayyidina Uthman, ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, intaliq ma'i ila Syam, mari kita bertolak bersama dengan saya ke Syam. Qabla an yahjima alayka minal umur wal ahdas ma la qibala laka biha, sebelum qabla an yuhjam, sebelum diserang ke atasmu daripada perkara-perkara dan perkara, berita-berita dan peristiwa-peristiwa yang tidak lagi mampu kamu tanggung. Ma la qibala laka biha, apa yang tidak lagi mampu diterima oleh engkau dengannya. Marilah ikut saya pergi ke Syam. Sayyidina Uthman kata, ana la abi', aku tidak akan jual. Allahu Akbar. Biar walaupun Sayyidina Uthman sedang melihat bakaran api fitnah itu sedang marak dan sedang menuju untuk sehingga akhirnya mengacam nyawanya, Muawiyah kata, mari kita menuju ke Syam, saya akan jaga awak. Kata Sayyidina Muawiyah, Amirul Mukminin, aku tidak akan menjual jiwara, kejiranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu pun. Aku tidak mampu menjual kejiranan Rasulullah. Aku duduk bersama dengan Rasulullah di Madinah ini. Walau kana fihi qat'u khayti unuqi, walaupun berlaku padanya potongan tali-tali leherku ataupun orak-orak leherku. Walaupun leher aku dipacung, dipotong,
mati, aku tidak akan tinggal kejirananku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pun berkata kepada Sayyidina Osman, "Idzan ab'atsu laka jaishan min ahli Syam." Kalau begitu, aku akan utuskan kepada engkau bersama satu angkatan tentera daripada Syam. Yuqimu fil Madinah. Mereka akan tinggal di Madinah. Limuwajahatil akhtar al-mutawaqqi'ah. Untuk menghadapi, untuk berhadapan dengan bahaya-bahaya yang akan berlaku. Liudafi'a anka. Agar tentera ini mempertahankan engkau. Wa ana ahli Madinah, dan semua penduduk Madinah. Sayyidina Osman terus berkata, tidak. Tidak. Hatta la uqattira ala jirani Rasulillahil arsaq. Sehingga aku mengurangkan ataupun aku memiskinkan semua jiran-jiran Rasulullah rezeki-rezeki mereka. Aku tidak mahu bila tentera terlalu ramai berada di Madinah membuatkan orang mula susah nak berniaga, nak berbisnes, mula nak cari makan, takut akhirnya mereka hidup susah. Bijundin tusakinuhum, kerana tentera-tentera, dengan sebab tentera-tentera yang duduk bersama mereka. Wala udayik, aku tidak akan menyempitkan, ini menyusahkan penduduk-penduduk kota Madinah, kota kemenangan dan kota hijrah ini. Tidak, biarlah penduduk Madinah, penduduk hijrah, penduduk Nasrah ini, biarlah mereka duduk. Kalau jika tentera mari ramai, orang mulalah takut nak keluar, orang mula rusing, nak berniaga susah, mula nak keluar susah. Itu saya tak mahu menyusahkan mereka, menyempitkan mereka. Biar mereka duduk di Madinah. Mereka adalah jiran-jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah pun berkata pada Sayyidina Osman, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, wallahi demi Allah, la tughtalan, kamu benar-benar akan dirancang untuk dibunuh. Au la tughziyanna, ataupun engkau benar-benar akan diperangi. Wahai Amirul Mukminin, demi Allah, engkau akan dibunuh ataupun engkau akan diperangi." Kata Sayyidina Osman, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, dan Allah lah sebaik-baik tempat penyerahannya. Muawiyah pun menuju ke Syam, pulang ke Syam. Masuklah tahun 35 Hijrah. Ini cerita tahun 35 Hijrah pula. Ni sebelum ni kita cerita banyak tahun 34 Hijrah. Tahun 35 Hijrah adalah satu tahun ia panggil sanatu al-fitnatil umya, tahun fitnah yang membuta. Fitnah ni tak celak lah. Fitnah ni macam gora buta. Dia langgar je. Dia langgar, fitnah yang buta. Fitnah dia langgar. Dia tak nampak dah longkang ke, jalan lurus ke, jalan apa ke, lembu dia langgar, orang dia langgar, anak dia sendiri dia langgar. Ni orang buta. Ini fitnah, bayangan pandangan fitnah, tahun fitnah yang membuta ini. Allati najaha fiha sabaiyun, tahun berjaya oleh gerakan Sabaiyah ini. Tahun inilah membunuh Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Allah. Selepas semua gubernur-gubernur pulang ke tanah air masing-masing, golongan Sabaiyun mula berfikir tentang amrihin, tentang urusan mereka. Bila gubernur ni balik masing-masing, gerakan Sabaiyah ni sedar. Gubernur mula berwaspada, semua gubernur mula berjaga-jaga dan ada tindakan dia masing-masing. Mereka mula berfikir tentang urusan mereka. Wadarru, mereka terpaksa ila taghyiri khittatihim, mengubah rancangan mereka. Kanat khittatuhum as-sabiqah, perancangan mereka sebelum ini untuk memberontak terhadap Sayyidina Utsman, taqumu ala i'lanil khuruj, berlaku dengan pengisytiharan untuk boikot di kota-kota dan di tanah air umat Islam.
wa ihdathil fawda, dan melakukan kecelaruan dan kerosakan, wastimalatis sajaji warru'a, dan menarik pengaruh ataupun menarik perhatian, sokongan daripada golongan-golongan yang bodoh dan tidak ada ilmu. Cara dia sebelum ni, perancangan dia nak berontak di kota-kota. Di Kufah berlaku, nak tukar gubernur, hak ni nak tukar gubernur, bantah kerajaan yang ada di negeri masing-masing. Mula sebarkan fitnah, huru-hara dalam negeri. Kali ni mereka buat perancangan. Walakinna hadhihi al-khittah lam tanjah. Rancangan ini tidak berjaya. Faqad kharaju fil Kufah. Mereka pernah, sebelum ni kita baca dah, mereka pernah keluar di Kufah pada hari Jara'ah di bawah kepimpinan Yazid bin Qais dan menghalang Sa'id bin As daripada pulang di Kufah. Mereka pernah buat demonstrasi di perjalanan untuk menyekat Sa'id bin Al-As dan memecah. Akhirnya terlucut jawatan Sa'id bin As dan dilatih orang lain. Tapi rakyat dah ikut gerakan mereka terlegun. Walam yatamakkanu fi tahqiq hadafihim. Mereka tidak berjaya memenuhi matlamat mereka. Wa kullu ma haqqaquh, semua yang mereka laksanakannya, annahum najahu, hanya mereka berjaya mengubah gubernur-gubernur sahaja. Haitsu ayyana Uthman, ketika mana Sayyidina Uthman melantik Abu Musa Asy'ari gubernur di Kufah menggantikan Sa'id bin Al-As. Tak boleh buat huru-hara, tak boleh mencetuskan perbalahan besar, tidak boleh akhirnya mencetuskan kejatuhan Sayyidina Uthman, tak boleh. Nak buat macam mana? Ittafaqa syayatinus sabaiyah, syaitan gerakan sabaiyah yang ada di kota-kota tiga besar, al-amsar al-thalatha, tiga kota yang besar, Mesir, Kufah, Basrah. Ala dhihab, kali ini mereka keluar menuju bertemu dengan Sayyidina Uthman berada di Madinah. Wa muwajahatihi muwajahatan alaniyah, mereka bertemu menghadap Sayyidina Umar, mendepani Sayyidina Uthman dengan penghadapan yang terang nyata. Wa mujadalatihi, berdebat dengan Sayyidina Uthman. Wa mukhasamatihi, dan mula bertelingkah dengan Sayyidina Uthman. Wa muhakamatihi, mula nak menghakimi Sayyidina Uthman alal masma' minal muslimin, di hadapan khalayak ramai orang Islam supaya mendengarnya. Ini cara tak betul. Biar orang ramai dengar belaka, tuduh depan orang ramai dalam satu majlis. Mereka ambil satu pendekatan. Ni ada juga pendekatan ni, kadang-kadang orang kita nak tunggu dalam majlis ilmu ni, kita katak dia, kita tanya benda pelik-pelik sikit. Ni semua perangai gerakan Ibnu Saba' yang ada di zaman Sayyidina Uthman, yang perangai ni akan berterusan berpanjangan sehingga hari ini. Kharaja qaumun minhum minal amsar ats-tsalatsah, keluarlah kaum puak-puak ni daripada tiga kota ni pada tahun 35 Hijrah ke Madinah untuk berhimpun bersama dengan Sayyidina Uthman, berhimpun berhadapan dengan Sayyidina Uthman. Wa azharu, dan mereka menzahirkan annahum ya'muruna bil ma'ruf, tujuan mereka buat macam ni nak mengajak manusia pada perkara ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan nak mencegah kemungkaran, wa yahrisuna 'alal islah, dan mereka bersungguh untuk melakukan pembaikian, reformasi. Islah, reformasi. Cakap nak reforms kerajaan yang ada di zaman Sayyidina Uthman ni perlu diperbaiki. Wa yaghrabuna fi taqwim, dan mereka sungguh-sungguh berminat untuk memperbetulkan kesalahan-kesalahan khalifah, wa muhasabatihi ala af'alih, dan muhasabah, untuk mengaudit, untuk menghitung semula, menilai segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh khalifah. Jama'u, mereka menghimpunkan i'tiradatihim ala Uthman, tentangan-tentangan dan bangkangan-bangkangan mereka terhadap Sayyidina Uthman. Wa syubahatihim diddahu, dan segala kekeliruan-kekeliruan mereka untuk menentang Sayyidina Uthman. Liyas'aluhu anhum, mereka nak bertanya Sayyidina Uthman tentang semua kekeliruan yang mereka nak cetuskan ini. Wa yuhasibuhu 'alaiha, mereka nak bermuhasabah, mereka nak bertanya soal dengan Sayyidina Uthman. Ala mar'a
supaya dia tepat orang melihatnya, wa masma' supaya tepat orang mendengarnya, orang ramai mendengarnya. Waktu kata Nabi SAW, kalau kita orang Islam dan pemimpin kita pemimpin Islam yang nak ke Islam, kalau kita melihat dia tidak betul, kita pegang tangan dia, bercakap dengan dia dalam keadaan tidak diketahui oleh orang, baru tidak timbul fitnah. Wa aradu, mereka mahu an ya'tarif bi aqta'ihi fiha. Mereka ni desak-desak Sayyidina Osman, tidak ada lain, mereka mahu agar Sayyidina Osman memperakui kesalahan-kesalahannya di depan orang ramai. Wa yashhadu alaihi, dan orang ramai menjadi saksi terhadap Sayyidina Osman. Summa yaqumu, kemudian mereka mula akan melaksanakan binashri hadha, menyebarkan ini di antara orang ramai di seluruh negara. Mereka pergi buat satu program himpunan depan Sayyidina Osman, kutuk Sayyidina Osman, desak Sayyidina Osman, bakar Sayyidina Osman, timbul keluar, buat tekanan Sayyidina Osman, sehingga bila begitu tengok Sayyidina Osman mula mengakui kesilapan-kesilapannya, dia akan sebar cerita ni, viralkan cerita ni dalam semua grup. Akhirnya ledakan kemarahan semua penjuru negara ini terhadap Sayyidina Osman. Itu taktik mereka, itu rancangan mereka. Ini perancangan yang mereka buat. Adakah berjaya? Kita akan sambung dalam pembincangan kita yang akan datang, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.